saya pergi ke luar negara, pergi ke Australia ke mana-mana, orang akan associate nama Dr. Qadri dan ni kalau orang akan tanya, is Dr. Qadri still there? Dalam suasana tenang di kampung kami, supaya otak kami terus bekerja lah, kerana orang kata kita ni ada dua anggota untuk hidup, iaitu otak kita dan juga jantung kita. Pertemuan ini sebagai jaka. Jaka di belakang ni ada Jamil, ada Qadri. Jamil Adimin, Qadri Ahmad, JAKA. Satu, dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa sekali lagi di siri yang kedua program Jaka. Selamat datang sekali lagi pada Dr. Qadri ke pondok saya ni. Kita masih lagi bercerita tentang pentaksiran. Dalam siri yang lepas kita telah menyampaikan atau memberitahu pendengar atau penonton tentang apa itu pentaksiran, apa beza pentaksiran dengan pengukuran dan penilaian. Saya ingin melanjutkan kepada perbincangan kita. Dr. Qadri, kalau boleh jelaskan mengapa pentaksiran dan mengapa bukan peperiksaan. Mengapa pentaksiran itu, siapa yang sepatutnya melaksanakan pentaksiran itu? Adakah guru atau ibu bapa ataupun lembaga periksaan atau majlis periksaan? Silakan Dr. Qadri. Soalan macam tu. Macam soalan periksa ni. Okey. Silakan cuba. Okay. Dr. Jamil, rasanya dalam dunia ni lah kita bawa yang relax dulu lah kan. Zaman berubah kan. Zaman tu berubah dari semasa ke semasa. Ada zaman dulu, zaman sekarang. Sama juga bila disebut pentaksiran peperiksaan tadi, dulu kita disebut zaman peperiksaan. Dan untuk mengikuti perubahan zaman, kita dah masukkan masyarakat kita di Malaysia masuk ke zaman pentaksiran. Dari situ menuntut tau. Menuntut apa ya? Menuntut kita semua yang duduk dalam macam mana ya, duduk dalam suasana dan alam pendidikan. Bila disebut pendidikan ni, janganlah kita letak terus pada cikgu saja, cikgu yang mendidik. Sebab yang mendidik ni sebenarnya tanggungjawab pertama yang mendapat tanggungjawab pendidikan ni mak bapak. Gitu. Bukan cikgu. Bukan cikgu. Tapi ibu bapa hantar anak ke sekolah supaya terlepas daripada beban nak jaga anak apa sebagainya. Dia pula tak payah mendidik, cikgu je didik. dia dapatkan khidmat cikgu tu untuk menguatkan dia punya usaha mendidik supaya tanggungjawab pendidikan dia dapat dilaksanakan. Sebab ada aspek-aspek tertentu mungkin dia tak dapat, tetapi tanggungjawab mendidik tu sebenarnya tanggungjawab mak bapak. So bila kita duduk dalam perkembangan ilmu pendidikan ni, kalau bolehlah memang berlaku dalam beberapa abad bahawa bila pendidikan tu kerja cikgu. Saya dah hantar anak saya ke sekolah, biarlah cikgu mengajar. Saya tak ada latihan mengajar, Dr. Qadri. Jangan masuk campur kata. Jangan masuk campur. Payah juga. So di zaman pendidikan ni ada berlaku zaman peperiksaan, Dr. Jamil. Zaman peperiksaan ni adalah suatu zaman yang orang menumpu pada peperiksaan sebab peperiksaan tu dianggapkan sebagai pintu rezeki. Lepas peperiksaan banyaklah rezekinya. Tak lepas peperiksaan kuranglah rezekinya. Siapa tu yang mengambil rezeki manfaat daripada peperiksaan tu, Dr. Qadri? Orang-orang yang lulus. So gitulah. Pembuat buku ulang kaji, buku ulang kaji dapat banyak.
siapa buat apa tu tuition dapat lah banyak. Tuition dapat lah. Siapa yang boleh menjamin orang buat motivasi untuk pemeriksaan lulus pemeriksaan itu lebih pintu rezeki. Okey. Tetapi rasanya dunia dan orang mula sadar bahawa peperiksaan tu skopnya kecil, jangka masanya jauh. Jadi itu saja ke, dan dia mengecilkan pendidikan tu. Dan peperiksaan juga merenggut tanggungjawab pendidikan dari mak bapak. Sebab mak bapak tak boleh menyediakan anak untuk peperiksaan. Ada ke Dr. Kodri mana-mana negara yang dah tak ada peperiksaan langsung? Dia cuma peperiksaan tu seolah-olah macam ditiadakan, macam Finland contohnya. Saya dengar Finland ini dah tak ada peperiksaan kebangsaan, peperiksaan peringkat kebangsaan ini tak ada. Dia cuma ada pentaksiran saja. Betul. Rasanya ada tau. Pemeriksaannya ada, tetapi yang ni yang kedua ni. Tetapi tak wajib. Tak wajib. Tidak semua orang kena ambil periksa. So siapa nak ambil periksa, tak ambil periksa pun tak apa. Tak apa. Jangan sampai macam tempat kita dululah, kalau masuk sekolah mesti ambil periksa. Mesti ambil periksa sampai tingkatan, kalau tu tingkatan 3 kan, sampai darjah 6. Darjah 6 mesti periksa, tingkatan 3 mesti periksa. SP apa ni tingkatan 5 mesti periksa. Seolah-olah pergi sekolah tu untuk periksa saja. Itu dulu. Negara kita dululah kalau dulu ada peperiksaan darjah 3. Darjah 3 boleh 6. Darjah 3 sekolah rendah. Darjah 3. Lepas tu darjah 5. Yes. Dimasukkan darjah 5 tu PPDL, ditaruhkan UPSR. Yes. Peperiksaan darjah 6. Lepas tu SRP. Yes. SRP diganti dengan PMR. Lepas tu ada SPM. Yes. Lepas SPM dia ada STAM. STAM. Lepas tu STPM. 7. Memang hebat. 7 hebat betul. Peperiksaan itu kebangsaan. Dan Yes. ke-7 orang boleh katakan high stake. Betul. High stake itu Betul. Jadi negara kita pernahlah dijolok dengan jolokan darul peperiksaan. Tapi sekarang alhamdulillah kita sudah dah berkurangan. Dah tidak ada, darjah 3 dah tak ada, darjah 5 dah tak ada, darjah 6 UPSR pun dah tak ada sampai tahun 6 ya. SRP PMR pun sudah tidak ada. Yes. Kita bersyukurlah. Kita bersyukur sangat. Apa komen Dr. Kodri? Komen saya syukurlah. Kita bersyukur sebab kita nampaknya Allah Ta'ala bagi kita kesedaran. Kalau tidak, kita akan terus letakkan anak murid kita dalam kaedah itulah, mendidik anak-anak untuk berjaya dalam peperiksaan dan berbangga kalau anak-anak berjaya dalam peperiksaan. Tapi Dr. Jamil, yang sangat berjaya dalam peperiksaan tu, you tahu berapa tak? Kalau SPM, 2% saja yang dapat semua A. Apa jadi pada 98%? Dan peperiksaan kita menjana kegagalan. Kenapa? Sebab dengan adanya peperiksaan tu ramai di antara kita gagal. Ramai di antara kita menganggap diri kita ni gagal. Allah, saya ni gagal. So, perlu ke kita buat macam itu? Perlu ke kita seksa anak-anak kita? Perlu ke? Kita perlu. Itulah rasanya sudah ada kesedaran kita untuk mengubah zaman itu. Tapi Dr. Kodri, ada juga saya dengar dalam pencen ni, kita baca jugalah, baca di akhbar, baca di internet. Ada pejuang-pejuang, bukanlah kalau katakan pejuang lah, ada pihak-pihak yang meminta supaya UPSR dan PMR itu diadakan semula. Apa pendapat? Saya setuju. Setuju sangat. Kata tadi tak. Setuju sangat. Diadakan semula. Tetapi yang kedua tu, jangan wajibkan. Jangan wajibkan. Yes. Sebab UPSR itu, yang menuntut nak UPSR tu adalah mak bapak yang anaknya pandai. Okey. Tapi mak bapak yang rasa anaknya tak lulus UPSR, saya rasa dia tak tuntut pun. Okey. So untuk berlaku adil pada semua, bawa baliklah UPSR. Kalau bawa balik yang darjah 3 pun bawa baliklah. Macam pergi aja. Kalau bawa balik pun, bawa balik lah. Yang darjah 3 bawa balik semua. Okey, letakkan kat situ. Bagi belanja yang banyak kepada lembaga peperiksaan untuk mengadakan 6 ke 7 peperiksaan. Tapi jangan wajibkan. So, untuk sesiapa yang... Tapi apakah nanti tidak akan menyebabkan... Selalu dulu saya sendiri dah mengatakan bahawa
peperiksaan seperti UPSR, PMR dan sebagainya itu, peperiksaan peringkat kebangsaan itu ataupun high stake test itu hanya memberi manfaat kepada anak-anak sekitar 20%, tak sampai 20%. Betul. Yang betul-betul yang straight A itu tak sampai 2% pun. Betul. Jadi yang 80% tadi macam seperti tidak membawa apa-apa manfaat kepada mereka. Yang ini yang kita nak buat cerita ni. Yang 80% tu kita bela dengan pentaksiran. Okey, macam mana tu? Yang itulah. Itu sebab zaman peperiksaan tu kita dah ubahkan ke zaman pentaksiran, yang mana dalam zaman pentaksiran ni peperiksaan masih sebahagian daripadanya. Okey. Dia bukan kita buang tau. Tak buang. Kita bukan buang langsung peperiksaan tu, betul. benci betul-betul campak jauh ke lautan 7 tu. Sebab masih ada lagi manfaatnya kan? Masih lagi peranannya. Kita betul. Kan? Kita duduk sini ni kalau tak lulus periksa tak duduk ni. Betul juga. Kita duduk tak duduk ni. Betul, kita kena periksa juga. Alhamdulillah. Dr. Jamil ambil PhD tu takkan tak periksa. Tak periksa tak dapat PhD tu. So, ada pentingnya peperiksaan tu. Janganlah ada di antara kita mengatakan, "Wih, buruk sangat, tak penting, terus buang ke laut." Jangan. Tetapi tuan-tuan, macam yang Dr. Jamil nyatakan, yang dapat faedahnya 20%. Yang 80% tak dapat faedah. Kita seolah-olah lah tak dapat. Dan Allah Ta'ala bagi kita ufwa untuk berfikir, so macam mana nak bagi faedah? Macam nak bagi credential yang 80 sehingga boleh menjelaskan. Yang itu perlunya ada data-data pentaksiran di situ. Saya masih ingat lagi pada tahun 2003, saya didatangi oleh Profesor Yahya Umar. Kalau Pak Yahya mendengar podcast kita hari ini, harap Pak Yahya. Terima kasih Pak Yahya. Pak Yahya tahun 2003. Pak Yahya ialah pengarah Puspendik, Pusat Penilaian Pendidikan Indonesia. Apabila beliau sebenarnya Timbalan Presiden Yusuf Kala mendengar kita nak memansuhkan peperiksaan di Malaysia ni ke semua sekali, beliau ingatkan kita nak masukkan semua peperiksaan di Malaysia, dan beliau Pak Yusuf Jaka telah mengantar Profesor Yahya Umar ni sehingga sekarang menjadi sahabat baik saya. Pak Yahya, kalau dapat mendengar podcast ini, sila beri komen. Beliau menemui saya di Lembaga Peperiksaan tahun 2003, berjumpa khusus. Saya diminta oleh pengarah Allahyarham Dato' Yaakob Idris untuk bertemu saya, menasihati saya. Dia kata, jangan dibuang semua peperiksaan di Malaysia ni. Sebab dia kata pengalaman Indonesia membuang peperiksaan kebangsaan ke semua sekali. Sehingga Indonesia nak masuk universiti pun tak pakai periksa. Indonesia nak masuk universiti, dia menggunakan entry test, iaitu ujian aptitude. Memang ada dari segi literature, memang ada kebenaran, ada kebaikannya untuk masuk universiti ni. Sebenarnya mana-mana peringkat antarabangsa, standard untuk masuk universiti bukannya peperiksaan sebenarnya, bukan peperiksaan. Memang kita berbangga dulu, saya sendiri sangat berbangga kerana SPM itu diiktiraf oleh 50 buah negara di dunia. Sebab Allahyarham Tan Sri Omar Hashim apabila memperkenalkan SPM, peperiksaan SPM itu, beliau telah menulis surat ke 50 buah negara di dunia mengatakan bahawa kita ada peperiksaan SPM di tingkatan 5. Cumanya SPM itu di tingkatan 5 setelah 11 tahun persekolahan. Standard antarabangsa untuk masuk universiti di peringkat ijazah mana-mana pun di dunia, pelajar mesti telah mengikuti pendidikan formal daripada K-12. Maknanya kindergarten ataupun prasekolah, tak kisahlah kindergarten itu tahun ke 2 tahun, tapi persekolahan formal itu mesti sekurang-kurangnya 12 tahun. 12 tahun persekolahan. Mana-mana universiti di dunia pun, kalau kita ada itu standard itu, mereka boleh terima. Ditambah lagi dengan SPM kita diiktiraf oleh peringkat antarabangsa. Tapi malangnya, peperiksaan SPM kita ni cuma 11 tahun. Sebab itu kita, kalau menggunakan STPM pula, STPM 2 tahun. Sudah lebih 1 tahun. Dia nak 12 tahun saja. Jadi negara kita agak dalam keadaan dilema pada waktu itu, kalau masih saya ingat. Jadi kita perkenalkan asasi sains. Ataupun kita perkenalkan
pra-sains. Jadi asasi sains setahun. Ada juga yang 1,5 tahun. STPM pun sekarang, alhamdulillah saya pernah menjadi CEO-nya. STPM kita antara 1,5 hingga 2 tahun. Tak apalah, maknanya di peringkat antarabangsa seperti seolah-olah kita berlebihan. Jadi sebab itu kita perlu ada asasi dan kita ada pra-sains dan sebagainya. So, dengan memikul peperiksaan. Memikul peperiksaan. Sebenarnya kita ada cabaran, bukan masalah ya. Ya. Kita ada cabaran yang perlu kita handle Yes. untuk menghidangkan pendidikan bermakna kepada anak-anak kita. Karena kalau hanya peperiksaan saja tak boleh. Ya. Tapi bukan maknanya kita kena buang peperiksaan, Dr. Jamil kan? Iya, betul. Oh. Sebab nasihat daripada Pak Yahya Umar tadi, dia kata, you jangan buang semua. Sebab dia kata, kesan membuang peperiksaan itu ialah pada mereka dia kata, there is no reason for the student to learn and for the teacher to teach if there is no examination. Pengalaman Indonesia pada waktu itu dia kata dalam 25-30 tahun dahulu, Indonesia telah diberi nasihat oleh IMF supaya sebab di Indonesia negara ini besar, murid dia ramai. Dia kata untuk melaksanakan peperiksaan itu belanjanya besar. Jadi you buang peperiksaan. Dia kata kerana tadi tu dia. Apabila dulu Indonesia, guru saya semasa saya di Alam Shah, Dr. Qadri, saya belajar matematik, fizik itu, yang mengajar saya guru Indonesia. Dan pada waktu itu Indonesia boleh menghantar guru-guru dan juga pensyarah-pensyarah untuk sains dan teknologi kejuruan ke Malaysia. Tetapi sejak daripada peperiksaan dimasukkan ke semua sekali di Indonesia, mereka kata dia punya standard of education dia menurun. Kalau dulu mereka boleh menghasilkan guru yang hebat, jurutera dan sebagainya yang hebat-hebat, tetapi sekarang dia kata guru yang hebat guru ada, tetapi dia lebih banyak kepada hands on. Sebab itu Indonesia sangat berbangga sekarang ni dengan kerja-kerja yang hands on ni. Kerja-kerja membuat rumah, membuat jalan daripada Indonesia. So mereka berbangga kerana mereka memberi tumpuan bukan kepada academic achievement, tetapi kepada kepada pendidikan yang yang lebih holistik lah. Kita katakan begitu. Pendidikan yang holistik dan integrated. Nanti kita boleh bincang holistik. Itu banyak lagi cerita. Jadi mereka Indonesia sangat berbangga tentang itu. Dari segi kemahiran tangan untuk di pertanian dan sebagainya, mereka sangat maju. Kita yang memberi tumpuan sepenuhnya kepada peperiksaan semata-mata dalam pendidikan kita, sehingga kita ni pernah digelar, tadi saya kata darul peperiksaan, tapi kita kata pendidikan kita terlalu berorientasikan peperiksaan. So kalau kita ambil contoh Finland contohnya, langsung tak ada peperiksaan. Tapi masih menjadi negara yang betul maju dalam pendidikan. Singapura masih ada peperiksaan. Tapi dia menduduki tempat kedua ataupun ketiga dalam besar. Jadi kita tak boleh salahkan peperiksaan semata-mata. Tak boleh. Okay. So bila kita masuk kepada quality education for all, yang menjadi igauan seluruh dunia dan bertekad untuk menghidangkan quality education for all mulai 2030 sehingga 2050. For all tu. Education for all. SDG. Maknanya education tu bukan hanya untuk yang cemerlang peperiksaan saja yang mendapat faedah dari education tu, termasuk yang dapat sikit saja tu. So macam mana kita nak keluarkan credential ataupun sijil kepada budak-budak yang bawah ni, sehingga dari sijil dia tu, yang bukan sijil periksa tu, dia boleh pergi ke universiti dan boleh pergi ke pekerjaan. Yang itu cabaran kita. Membuang peperiksaan tak boleh, tetapi hanya menumpu pada peperiksaan pun tak boleh. Tak boleh. Dua ya? Buang peperiksaan, Pak Yahya Umar kata jangan. Bukan Pak Yahya Umar saja tahu. Rakan kita dari Meksiko pun kata jangan buang peperiksaan. Tapi
Mengambil peperiksaan saja pun tak boleh juga. Sebab apa jadi pada budak-budak yang tidak berjaya dalam peperiksaan? Adakah kita anggap dia sebagai warga negara yang tidak berkualiti? So, kita nak cantumkan dua-dua ni, Dr. Jamil. Pemeriksaannya ada, tetapi juga ada data-data lain yang kita kutip. So, apa sistem yang kita nak perkenalkan? Di situ kita bawa masuk the idea of sistem pentaksiran. Selamatkan peperiksaan tu dalam sistem pentaksiran. Saya setuju sebab Pak Yahya Umar, Profesor Yahya Umar, beberapa tahun kemudian, 5 tahun kemudian, dia jemput saya dengan Allahyarham Dato' Zakaria Muhammad Nur, pengarah peperiksaan ya, dalam satu seminar kebangsaan di Indonesia, di Jakarta. Bila dia melihat Malaysia adalah negara yang sangat banyak pengalamannya dalam mengendalikan peperiksaan dalam sistem pendidikan kita. Pak Yahya Umar dalam satu seminar, mereka nak mengembalikan semula pentaksiran peringkat kebangsaan ini dalam satu seminar yang dipanggil seminar pentaksiran kebangsaan. Diubah daripada peperiksaan kepada pentaksiran. Dan ternyata selepas seminar itu, Indonesia telah melaksanakan sistem pentaksiran kebangsaan mereka. National Assessment System. Dia sebut assessment. Bukannya peperiksaan. Ya. Dan saya rasa berjaya. Mereka telah menyebut, saya telah buat tentang kertas kerja bersama dengan Dato' Zakaria Muhammad Nur, Allahyarham. Mereka juga menyebut 3 negara, Malaysia, Australia dan Singapura. Dan kami ketiga-tiga negara ini telah memberi nasihatlah pengalaman pribadi bagaimana kami mengendalikan peperiksaan. Australia adalah negara yang 100%, 100% pentaksiran. Dia tidak ada peperiksaan kebangsaan seperti Finland tadi. Jadi bagusnya Indonesia ini dia memanggil Malaysia, dia juga memanggil Australia dan memanggil Singapura. Singapura dia pentaksiran dan peperiksaan. Dia masih lagi periksaan di peringkat rendah lagi yang dipanggil PSLE, Primary School Living Exam, bukannya assessment. Jadi begitu juga dengan Mesir. Saya berpengalaman dijemput oleh kerajaan Mesir untuk memberi nasihat kepada mereka tentang bagaimana nak reform sistem pendidikan dia di semasa Presiden Sisi. Mereka juga memanggil Malaysia, Finland dan Jepun. Mengapa mereka mengambil Malaysia? Sebab Malaysia pengalaman yang sangat luas dengan peperiksaan. Dan kita baru sahaja melancarkan PPPM 2013-2025. Dan saya membentangkan kertas kerja di situ. Mereka juga nakkan yang kebangsaan ini. Sistem pentaksiran yang bersifat kebangsaan. Tetapi di situ tadi kita boleh belajar dari itu sebenarnya bukan diwajibkan dan bukan dibuang. Dan dia tidak kalau Dr. Gary boleh dia tidak dijadikan pertandingan. Dia tidak ada league table. Tak ada. Jadi masing-masing boleh menunjukkan dia punya success story, tapi bukan dalam bentuk pertandingan, bukan dalam bentuk perlombaan. Ya, dia satu pengiktirafan. Cuma satu yang boleh saya minta Dr. Kodri ulaslah tentang susahnya kan tentang kalau dulu kita peperiksaan, kita ada sijil. Tapi pentaksiran kita tak ada sijil. Seolah-olah tidak ada pengiktirafan. Sila Dr. Kodri. Perkataannya adalah pengiktirafan, sama ada dalam bentuk sijil atau pernyataan. Ianya adalah pengiktirafan. Okey. Apabila kita mendidik anak kita, Dr. Jamil, yang pentingnya bukan dapat sijil. Yang pentingnya anak kita menjadi. So aspek kemenjadian itu perlu diiktiraf. Pengiktirafan kemenjadian itu kalau bahasa orang putihnya diambil sebagai credential. So credential ni yang kita nak. Yang kita perlukan adalah rekod kemenjadian anak-anak. Kalau boleh kita iktiraf, kalau boleh kita
apa yang katakan kita terima pakai apa yang disebut sebagai pernyataan kemenjadian. Orang semua dah suka rekod kan, comprehensive record, learning record, macam-macam di all this record. So sekarang dengan zaman teknologi ini kita boleh tahu lahirkan suatu rekod yang boleh dipercaya, yang mengesan, yang diiktiraf, yang diakui oleh kerajaan. Yang diakui oleh kerajaan, bukan yang tidak diakui, yang diakui. Bagaimana kita boleh dapatkan rekod yang diakui? Yang itulah usaha kita memperkenalkan sistem pentaksiran. Selagi kita terikat dengan sistem peperiksaan, rekodnya tu masih dalam bentuk sijil. Rekodnya masih dalam bentuk sijil. So sekarang kita, rekod tu perlu ke dalam bentuk sijil? Kita kena sama-sama berbincang, kita sama-sama mengiktiraf perkembangan baru ini untuk menghadirkan ke dalam masyarakat kita bahawa rekod itu boleh diakui oleh kerajaan, boleh diakui oleh seluruh dunia, especially dalam keadaan dunia yang baru, yang diintegrasikan padanya teknologi. Yang inilah saya rasanya kita perlu juga sampai ke peringkat itu di mana kita punya rekod yang diakui, dan rekod itu adalah rekod kemenjadian pendidikan. Saya rasa kalau kita rujuklah Incheon Declaration on Education 2030 ataupun UNESCO 2050, mereka ada menyebut tentang kemenjadian murid. Ya, maknanya kalau kita dapat laksanakan ini dalam sistem pendidikan kita, kita tidak ketinggalan dengan negara-negara lain di dunia. Dia orang janji 2050 Dr. Jamil. Learning to become tu. Learning to become 2050. Okay. Learning to become 2050. So sedangkan kita to become tu kita sejak kita perkenalkan falsafah pendidikan kebangsaan itu 1983. Yes. So kita kalau boleh kita alignkan kita punya sistem pentaksiran dan kita punya sistem maklumat recording kita, berdasarkan itu kita align, insya-Allah selamat. Learning to become. So macam mana kita nak nyatakan becomingness? Yang itu yang kita perlu isi. Rasanya dah jauh kita pergi dah, Jamil. Jauh kita pergi rasanya. Banyak yang kita telah bincangkan, walaupun dalam tajuk masih lagi peperiksaan, tapi dah hampir setengah jam ini. Saya rasa kita perlu tamatkan dulu untuk siri yang kedua ini. Kita telah bercakap tentang peperiksaan kebangsaan, kita telah bercakap tentang sistem pentaksiran kebangsaan. Kita tidak lari jauh sebenarnya daripada apa yang dibuat oleh masyarakat antarabangsa. Cuma nanti bila istilah-istilah itu telah berubah dari peperiksaan kepada pentaksiran, barangkali tak tahulah sama ada kementerian akan tukar nama lembaga peperiksaan kepada lembaga pentaksiran. Itu terserah kepada kementerian. Kalau kita lihat akta sebenarnya University of Cambridge Local Examination Syndicate dah tukar kepada Cambridge Assessment. Mereka dah tukar kepada Cambridge Assessment. Hong Kong pun saya SKEA. Takut mereka taubat lebih awal. SKEA, Hong Kong Education Assessment. SKEA dah tukar kepada assessment atau pentaksiran. Tak tahulah, nanti kita serahkan kepada kerajaan lah. Itulah Jamil, siapa-siapa yang nak tahu dan nak dapat info lebih banyak yang mungkin tak terinput di sana sini, jangan lupa ikuti Jaka. JK, Jamil Adimin dan Qadri Ahmad. Sebenarnya Jaka itu sendiri pun dia punya ada dari segi semantiknya pun Jaka itu menggambarkan kekerasan kehendak gitu. Anak muda yang kuat. Jokoh. Walaupun kita dah berumur, dah usia dah tak berapa remaja ni. Dr. Qadri dah 60 lebih tahun, dah 70 tahun, dah masuk siri 7. Saya dah 60, masuk ke 68, masih siri 6 lagi. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi kesihatan yang baik kepada kami berdua dan dapat mengungsikan sedikit cerita-cerita pengalaman yang
taklah banyak, tapi lebihlah 30 tahun. Lebih 30 tahun, Dr. Qudri mengabdikan dirinya dengan peperiksaan ini, bersara di lembaga peperiksaan setelah 31 tahun. 31. Saya di majlis peperiksaan dalam berkhidmat lebih kurang 34 lebih tahun lah. Dan separuh daripada usia saya sebelum saya berpindah dari lembaga peperiksaan, saya berada di lembaga peperiksaan. Kerana semasa saya di lembaga peperiksaan, usia saya 54 tahun, saya berkhidmat di lembaga peperiksaan 27 tahun. Separuh daripada usia itu. Saya sekarang setakat ini saja untuk siri yang pertama ini. Jumpa lagi dalam siri kedua, jumpa lagi dalam siri yang ketiga. Sila beri komen anda. Kami sedia menerima sebarang teguran, sebarang pandangan positif atau negatif. Kami sentiasa terbuka. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Makin pandai memodcast.